wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil, rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan kerahmatan yang Allah buka seluas-luasnya. Semalam kita berbincang berkenaan dengan kenikmatan kita duduk di dalam 10 hari yang terakhir. Kita akan rasa nikmat, kita akan rasa bahagia, kita akan rasa mulia di sisi Allah dan Rasul. Bila mana kita duduk di 10 hari yang terakhir ni, kita ambil kesempatan tu. Sebagaimana kita baca hadis dalam kitab Bulughul Maram, tengok kita dalam kitab Bulughul Maram yang kita dah baca selalu, muka surat 356. Bila sebut saja 10 hari yang terakhir, semalam kita ulang sikit saja, yang mana daripada mulut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW, Nabi kata, man qama Ramadan. Ini kenikmatan yang Allah bagi. Bukan semua orang yang boleh hidupkan Ramadan, dan bukan semua orang boleh nampak Ramadan dengan penuh keimanan. Nabi kata, mana-mana orang boleh menghidupkan Ramadan iman dan dalam penuh keimanan. Terutamanya 10 hari yang terakhir ni, dia tak nak cari pasal nak buat benda-benda tak elok. Kira 10 hari yang terakhir ni nak beriman dengan Allah Ta'ala. Wahtisaban maksudnya ganjaran, pahala, apa-apa yang Allah nak tawar, dia takkan terlepas. Terutamanya pada 10 hari yang terakhir, start daripada maghrib tu sampailah subuh. Dia ada 1/3 daripada malam tu, 1/3 awal, 1/3 di tengah, 1/3 yang terakhir. 1/3 yang terakhir itu yang paling baik sekali. 1/3 yang terakhir tu yang paling baik sekali. Maka orang yang masuk Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan ganjaran, dia takkan sia-siakan 10 hari yang terakhir, terutamanya dia bila dah buka puasa sampai ke subuh. Itulah suasana orang yang menghidupkan Ramadan. Tapi kalau kita masuk Ramadan 10 hari yang terakhir ni, kita tak pedulikan dia, macam Nabi kata, man hurima fi min rahmatillah, man hurima fihi min rahmatillah, Allah Ta'ala akan haramkan kepada diri dia semua kerahmatan, semua kebaikan, yang nama dia keberkatan, nama dia kerahmatan, nama dia kemuliaan, semua lunggukan kebaikan akan diharamkan ke atas dia. Bahaya bagi orang yang masuk Ramadan tidak boleh kenali Ramadan. Pasal tu Nabi suruh kita masuk Ramadan, tolong beriman. Nabi pesan supaya kita masuk Ramadan, bila reti, kita akan jaga sangat-sangat di 10 yang terakhir tu. 10 hari yang terakhir. Bila kita bersedia daripada awal, 1/3 daripada malam tu, daripada maghrib sampai ke subuh, 1/3 awal, tengah-tengah ada 1/3 lagi, malam 1/3 lagi. Ditakdirkan daripada maghrib kita punya, ya Allah, dengan buka puasanya, dengan semayang kita jaganya, Jumaahnya, dengan qabliyah, ba'diyah, lepas tu diikuti dengan baca Quran, menyambung dengan tarawih lagi. Tiba-tiba di hujung-hujung kita agak letih sikit, kita tetap dikira orang yang mendapat Lailatul Qadar. Tapi cemerlangnya dia, ya Allah Tuhan, bila dia daripada awal 1/3 tu dia tumpuk, lepas tu kedua 1/3 lagi, yang ujung lagi, itu lagi bagus sangat-sangat. Dengan arti kata menghidupkan malam. Sampai Allah Ta'ala bagi jawapan melalui mulut Nabi Muhammad
kalau umat Muhammad boleh masuk Ramadan dengan penuh keimanan, dia beriman, dia yakin bahawa bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling mulia sekali. Paling mulia, tak ada bulan yang kita boleh ni. Sebab itu langit dan bumi kalau kita boleh dengar dia bercakap, dia sembang dengan kita. Dia kata betapa ruginya makhluk yang masuk dalam bulan Ramadan, terutamanya 10 hari yang terakhir, yang tidak pedulikan tentang 10 hari yang terakhir. Dia menangis tawaran tu. Tawaran tu luar biasa. Kalau kamu tahu tawaran yang Allah bagi pada 10 hari yang terakhir, kamu akan jadikan setiap hari itu adalah bulan Ramadan, terutamanya 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir. Oleh sebab itu, Nabi SAW yang kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang kata Nabi ni bercakap mengikut wahyu Allah Taala. Apa Nabi kata? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah janji semua dosa kamu gugur di sisi aku. Kamu tak ada dosa. Kalau kamu hayati Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran aku, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kesemuanya yang kata dosa dia gugur di sisi Allah. Tak ada dosa. Dosa-dosa yang lepas, habis semua. Sebab tu kita tengok apa doa yang perlu sangat-sangat. Kalau kita buka buku Bulughul Maram, kita buka muka surat 361, hadis dia 724. Kita tengok Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dia kata, Qultu ya Rasulullah, Aisyah tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza alimtu lailatul qadar ma aqulu fiha ya Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha dia tanya dekat Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana saya boleh tahu bilakah malam? Macam mana nak tahu kata malam tu malam Lailatul Qadar? Nak bagi aku dapat malam Lailatul Qadar. Madza aqulu fiha? Apa aku nak kata? Ada tak doa tertentu apa aku nak kata? Qala, Nabi cuma kata satu je. Pada 10 hari yang terakhir, terutamanya suasana malam ni. Quli. Nabi kata kepada Quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu saja doa Nabi ajak. Dengan arti kata, ya Allah Tuhan, doa yang Nabi ajak ni Allahu kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk kita semua. Macam mana Ustaz kata semalam, berulang-ulang kita baca. Kita dekat-dekat nak buka puasa dan kita bersedia dah. Allahumma, sambil-sambil kita sebut, kita tahu apa yang kita sebut. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, ya Allah, afu. Afu maksud dia di sini adalah ada 3 yang Ustaz sebut. Pertamanya, ya Allah Tuhan, Allah nak bagi keampunan. Allah gugurkan segala dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Semua dosa kita, ya Allah, gugur. Yang kedua, ghufira maksud dia afu maksud dia afu. Yang kedua, hukuman yang Tuhan nak kena kat kita. Tuhan nak kenakan sesuatu hukuman dekat kita, ya Allah, tidak akan berlaku hukuman tu. Sesuatu hukuman nak kena, sesuatu azab nak kena, sesuatu benda tak akan berlaku. Ulama bagi pandangan maksud dia doa ini cukup. Walaupun pendek, berkesan sangat-sangat. Gugurnya segala hukuman terhadap diri kita. Yang ketiga, keselamatan, menunjukkan Allah Ta'ala tidak akan bagi bencana segala-galanya. Kita akan nampak syurga Allah, selamat akan diusung di situ. Sebab tu dia kata, Allahumma innaka afu. Ya Allah, ulang-ulang doa ni. Elok kita baca Quran, kita berulang dengan doa ni. Doa ni kita berulang. Saat ni kita zikir, kita berulang. Banyakkan dia. Nabi sampai tikral, ulama kata. Berulang-ulang. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, sesungguhnya engkau, ya Allah, ya afu, yang akan gugurkan dosa, menghilangkan segala hukuman, dan Allah ganti dengan keselamatan, Allah ganti dengan kebaikan. Allahu akbar kabira. Tuhibbul afwa, Allah suka kepada orang yang bersikap pemaaf.
Maka bersedialah kita, ya Allah Tuhan, memaafkan orang. Sezalim macam mana pun berlaku pada diri kita, semua tu dengan izin Allah. Semua tu dengan izin Allah. Cuma kita tak, kita lemah, kita akui kita manusia, kita lemah. Tuhibbul afwa. Tuhan suka, ya Allah, kita memaafkan orang. Fa'fu anni, fa'fu anni. Fa'fu anni, maka ya Allah, maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Ampunlah aku, ya Allah. Kita sambil-sambil nak sebut macam ni, Allah, bagus. Saat ni kita semayang Zuhur. Sebut yang ni berulang-ulang. Sebut lagi saat ni kita ingat kita baca. Ustaz seru pada diri Ustaz dan semua kita, ya Allah Tuhan. Jangan sia-siakan kenikmatan yang kita masuk dalam bulan ni. Jangan sia-sia kenikmatan kita masuk dalam bulan ni, ya Allah Tuhan. Nampak tak? Semalam kita dah tulis dah tip-tip berkenaan dengan tu, beramal nanti insya-Allah. Dan kadang-kadang Nabi SAW, kita patah balik pada hadis tu, kata Aisyah, kesemuanya, ya Allah, orang perempuan akan suka Lailatul Qadar. Sebab hari ini cerita Aisyah. Kalau cerita tentang Aisyah ni, Aisyah lah itikaf, Aisyah lah qiyamul lail, Aisyah lah semua. Aisyah lah semua. Sampai dia kata apalah hadis ni, muka surat 357 kita patah balik. Kata Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru akhiratu min Ramadan, yang kita ambil semalam. Kata Aisyah, bila Nabi masuk pada 10 hari yang terakhir min Ramadan, syadda mizarahu. Nabi dah ikat dah. Aktiviti nak, kalau boleh kita pun, ya Allah, kita kurangkanlah sikit. Masa nak banyakkan ibadat bila malam ni, dia tak boleh makan banyak. Bila kita makan banyak, dia tak mampu untuk ibadat. Dia menyekatkan ibadat kita. Ni untuk diri Ustaz, kan? Untuk semua kita try. Bila nak beribadat kepada Allah, kalau kita makan, susah nak tumpu. Pasal dia mengganggu sedikit hubungan dengan Tuhan ni. Maka Nabi dah bersedia dah. Nabi dah bersedia 10 hari yang terakhir. Dia kata kat sini, syadda mizarahu. Nabi ikat, buat persediaan untuk betul-betul nak masuk bulan Ramadan. Dengan makan yang sedikit ni, dia tak menggoncangkan iman. Wa ahya lailahu. Nabi akan hidupkan malam tu daripada maghrib tu sampai ke subuh. Cubalah kita cari Allah. Kita carilah Allah dalam hidup kita. Kita letakkanlah dalam hati kita adalah Allah. Yang selama ni kita letaknya keduniaan, kita letaknya keluarga, kita letaknya pangkat, macam-macam. 10 hari yang terakhir ni kita ingatkan Allah. 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 Kita main dengan diri kita, ya Allah. Ya Allah, yang patutnya ada pada diri aku adalah Allah. Kita campakkan semungkin yang boleh, benda-benda yang boleh lara kita, ya Allah Tuhan. Cuba dan kita cuba wa ahya lailahu. Hidupkan suasana malam. Hidupkan suasana malam, nampak tak? Ustazah kata jangan nak main telefon. Okey. Wa aiqadha ahlahu. Wa aiqadha ahlahu. Nabi akan gerakkan isteri-isteri dia, keluarga dia. Kalau boleh kita suami isteri, laki bini, Allah bangun duduk di kawasan hall ke, tempat musalla ke, ya Allah Tuhan. Boleh. Kita tak akan kita balik daripada kalau kita susun jadual kita sungguh-sungguh, boleh menghidupkan Ramadan, boleh berhimpun anak-anak. Tak bagus penyakit kita kalau mak saja bangun belah malam, nyaling pakat tidur. Dia termasuk kategori yang tak cantik. Pasal Lailatul Qadar ni memerlukan semua pakat bangun belaka. Wa aiqadha ahlahu, bangun, gerakkan isteri kamu, keluarga kita semua yang ada, panggil. Kata mak, kalau boleh nak semua tidur. Hampa letih je nak duduk semua. Memang kita duduk ramai-ramai tepi mak semua. Kok lepas sambil duduk tidur, lepas dengar doa. Cari, ya Allah, hidayah Tuhan. Cari hidayah Tuhan. Yang sebagaimana semalam kita kata Nabi SAW kata apa? Allahumma inni as'aluka al-huda wassadad. Ya Allah, Tuhan, sesungguhnya aku minta, aku mohon, ya Allah. Aku sedang mencari petunjuk-Mu, ya Allah. Aku sedang mencari petunjuk-Mu, ya Allah. Kita cari jalan. Sampai kita nampak jalan agama, wassadat, jalan kebenaran dalam hidup kita. Berseronoklah kita dengan hidayah dan kebenaran.
Kita ikhtiar. Kita boleh susun kalau lepas pada maghrib tu kita susun lepas pada maghrib buat apa? Kita dah buka puasa dah semua dah, ambil lah kadar terus kita pergi semayang. Semayang maghrib. Lepas semayang maghrib kita boleh buat ba'diyah. Lepas buat ba'diyah, ya Allah, kalau di surau ustaz, lepas kami buat ba'diyah di surau ustaz, kami rehat berapa minit je, tak sampai 5 minit. Lepas pada tu dengan lepas semayang maghrib dengan zikir semayang maghrib. Lepas zikir semayang maghrib terus dengan apa nama qabliyah bagi maghrib. Lepas qabliyah bagi maghrib kita start dengan apa nama semayang hajat. Kita minta pada Allah SWT, ya Allah, minta semayang hajat. Sementara nak tunggu isya, kita semayang hajat. Lepas semayang hajat habis, ya Allah, elok habis semayang hajat 2-3 minit tu dah bersedia masing-masing nak minum ayat apa, dah masuk dah isya, dah azan isya. Lepas azan isya terus kami semayang ba'da qabliyah bagi isya. Lepas tu semayang isya. Lepas semayang isya ba'diyah bagi isya. Lepas semayang isya duduk sat, terus bangun untuk buat semayang tarawih. Kita buat semayang tarawih sampai sebelum semayang isya ustaz buat tazkirah ringkas. Tazkirah ustaz ambil 10 minit, kadang lajak sampai 15 minit. Kita buat tazkirah ringkas. Tazkirah kita cerita motivasi diri. Kita kena sayang kat diri kita, ya Allah. Ustaz kena sayang kat diri. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah nampak tak? Kita kena bagi diri kita nampak. Kita minta, ya Allah, bila umur macam ni baru. Dulu masa umur muda duk mengajak dengan penuh apa nama ni. Bila sampai satu peringkat, ya Allah Tuhan, rasa sangat nak jumpa Tuhan. Bila kita beribadat sampai ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ini martabat ihsan. Sampai kita rasa, ya Allah, yang kita nak buat ni Tuhan dah tengok aku lah, ya Allah. Kalau Tuhan nak panggil aku, kalau Tuhan nak jemput aku pun, aku bersedia, aku nak pergi kat Tuhan. Kita punya seronok sampai tahap tu. Kita tak bimbang dengan kesakitan yang kita sakit ni, nak jumpa dengan Tuhan kita tak bimbang. Pasal kita ibadat kita tu nak bawa kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Sampai kita rasa macam tu. Kita sendiri kena usaha bagi nampak diri kita daruna darul akhirah. Rumah kami yang kekal, tempat kami yang kekal adalah akhirat. Kita sendiri kena pujuk diri kita, tak boleh siapa pun tolong. Setiap diri bermunajat dengan Allah Ta'ala biar sampai kepada matlamat kita. Biar sampai pada matlamat kita. Pasal kita semua akan ke sana. Semua kita akan ke sana. Oleh sebab tu, dah habis dah kita buat tazkirah. Ni masa Ustaz nak bagi tengok macam mana masa kita nak perhabis bulan malam tu. Habis bulan malam. Lepas tu, ya Allah Tuhan, kita buat tarawih. Dah habis semua semayang tarawih, kita berdoa. Dah habis semua doa pun nanti mai dalam pukul hampir-hampir pukul 10. Hampir-hampir pukul 10. Ada pukul 10 malam, budak-budak ni dah ambil tarawih, kami akan baca surah Al-Fatihah sekali. Lepas tu surah Tabarakalladzi bila malam tutup. Tabarakalladzi baca dengan budak-budak semua. Kadang ada jemaah yang duduk, dia baca sekali dengan kita. Ada kebanyakannya baliklah. Surah Fatihah baca, lepas baca tu istighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Istighfar, kata dapat istighfar banyak-banyak. Biar malam ni Allah jadi malam yang Allah nak ampun dosa kita. Berselang-seli kami upacara tadi dengan berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu'an. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu'anni. Fa'fu'anna kalau ramai, nampak tak? Dah habis dalam pukul 10 lebih macam tu, mereka semua nanti makan moreh. Ada sikit, adakah mereka nak sambung yang tadi, buka puasa tadi, makan. Mereka nanti makan, mereka rehat sekejap. Nanti ada surau, nanti ada di kalangan jemaah yang duduk terus 10 hari di surau. Dia duduk terus kat situ. Dia tidur, dia masuk-masuk. Dia, Ustaz, saya nak duduk. Masuklah duduk. Dia adalah orang jaga budak-budak ni. Dekat luar tu ada orang duduk. Kan jemaah ada duduk. Kadang ada orang kawan-kawan lepas, tak apa. Hidup. Lepas tu depa nanti ada yang di luar tu nanti berterusan dengan Quran. Jadi kita yang balik lah, habis-habis Ustaz nanti balik
Bila kita balik Allah Tuhan, kita terus dengan kita minum ayat sikit, kita terus dengan Quran pula. Kita baca Quran. Satu baca Quran. Baca Quran. Dia baca Quran sambil baca Quran, berhenti tu sebut Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang. Kalau nak ni, baca Quran. Sambil nak baca Quran, ya Allah, kalau tak nak mengantuk di kalangan keluarga, bacalah. Kalau tak reti anak-anak tu nak baca panjang, so dia baca Fatihah 10 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul Falaq 3 kali. Mak nak dengar baca tu. Bila baca, suasana jadi lain, nampak tak? Damai dah ralik, damai mana apa nak? Tengok pukul 11, pukul 12 dah. Duk baca tu tengok, dan nanti mai. Bila mai waktu tu terus zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak masuk dah. Nak masuk nak masuk dah. 1/3 yang kedua kan, 1/3 yang kedua nak masuk dah. Nak masuk dah, dengan nak masuk yang kedua tu terus zikir. Pasal Allah suka zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa tengah-tengah dak zikir dapat mengantuk, pi pula ambil wuduk pula dengan sunat wuduk pula. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira baca. Kita lepas kita zikir berbagai kan, la ilaha tu kita kata subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dengan dok sebut macam tu, ya Allah Tuhan, tengok dah mai kedua dah. Dok berzikir semua nanti mai dalam kedua. Nampak dengan solat semua nanti mai kedua. Bangun buat solat. Kita buat solat solat wuduk, dah baca semua. Lepas tu nak tahajud sikit. Sebelum tahajud tu kita baca Al-Quran, surah Ali Imran yang paling disukai oleh Allah Ta'ala bila malam, 10 ayat terakhir. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wa nahar la ayatin li ulil albab. Baca sampai habis. Allah 10 yang terakhir tu. Elok kita dah baca habis, Allahu akbar, kita buat tahajud. Elok dah pukul 4 tu, elok cantik dah. Elok kita buat tahajud ni, Allah bagi lama sikit. Utamanya kita semayang tu agak lama, sonok dengan Tuhan, apa tak rokok dengan sujud ni, Allah kita guna betul-betul cerita ke Allah Ta'ala. Ya Allah. Macam Ustaz kata, ada pendapat yang mengatakan masa kita rokok, sujud, boleh kita bercakap dalam bahasa Malaysia. Yang tu Ustaz tak berani. Tapi kalau boleh semasa sujud, niat di hati kita, ya Allah, ya Tuhan, aku nak jadi hamba-Mu yang soleh, aku nak jadi hamba-Mu yang baik. Mohon dekat Allah Ta'ala, minta dekat Allah Ta'ala. Sebanyak mungkin kita minta, kita cerita ke Allah Ta'ala. Boleh. Nampak tak boleh? Kita buat elok dah kita tahajud, akhirnya kita tutup dengan witir. Kita tutup dengan witir tu dah mai. Kalau boleh, masa dah habis semua kita tahajud tu, habis dah selesai tahajud, pergi makan sahur dulu. Nampak tak? Pergi makan sahur. Elok dah kita dah makan dah sahur dah semua, dah pukul 4 lebih sampai pukul 5. Tempat 5 suku apa semua. Dalam 5 suku tu, atau 5.20 tu, elok dah. Habis dah semua dah, terus last sekali adalah kita buat semayang witir. Pasal semayang witir ni semayang paling di hujung-hujung. Nampak tak? Paling disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi dah habis dah semua, dah kita dah sahur, dah makan semua. Last sekali kita nak bagi ceria, terus kita dengan witir. Kita semayang witir. Lepas witir kita berdoa, ya Allah, witir berdoa. Sampai dengan azan subuh. Azan subuh. Allahu Akbar. Dengan azan subuh kita sujud dekat Allah Ta'ala. Malam ni aku sedang bermunajat dengan Allah Ta'ala. Aku harapkan aku dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Bila sebut saja masalah Lailatul Qadar, malam yang Allah takdirkan, apa ulama kata Lailatul Qadar ni dak bertemu dengan malam tu saja. Permohonan kita minta, ajak kita minta, Allah kabul. Kita dapat suasana Lailatul Qadar.
Bila sebut suasana Lailatul Qadar ni, dia satu malam yang akan bertukar setahun hidup kita. Apa nak jadi tahun ni? Tahun depan nak jadi apa, macam mana? Katalah kita nak kena benda buruk, bertukar kepada kebaikan, kesan daripada doa, munajat, minta mohon daripada Allah. Hidup akan jadi cantik dengan bertemu dengan Lailatul Qadar. Allah janji dengan kemuliaan, malam kemuliaan. Lailatul Qadar, ulama kata malam kemuliaan. Tak akan jumpa macam mana mulia pun, itulah yang paling mulia. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Satu 10 hari yang terakhir ni kita nak kena korban, nak bagi dapat yang tu. Nak dapat yang tu kita kena korban. Pengorbanan kena cukup dahsyat kena buat. Baru kita boleh. Pengorbanan yang cukup dahsyat. Dengan pengorbanan 10 hari ni kita buat sungguh-sungguh. La hawla wa la quwata illa billah. Cuba nampak tak? Kadang-kadang kita nak tengok, Ustaz janji kata macam mana sahabat. Macam mana sahabat Nabi radhiyallahu anhu punya pulau ni. Kita tengok ada satu hadis. Muka surat 360. Kita baca terus terjemahan. Muka dalam kitab Bulughul Maram 360. Apa yang Nabi saran? Apa Nabi saran pada kita? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawasanya beberapa orang sahabat Nabi SAW diperlihatkan. Dia kata ke sini bahawasanya beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum diperlihatkan dalam mimpi mereka. Dia penampak dalam mimpi. Ramai di kalangan sahabat ni nampak mimpi Lailatul Qadar. Ingat, Lailatul Qadar akan ubah cara hidup kita. Kita ustaz pun tak tahu, kita minta tahun depan hidup kita lebih ceria, lebih baik, lebih dekat. Semua orang yang mengikut kelas tadabbur ni, kita harap lepas daripada Ramadan, Allah bagi terbaik untuk kita, insya-Allah. Hari ini Ustaz kena ada dia. Allahu Akbar kabira Ustaz. Jadi kali ini punya Ramadan, mungkin Tuhan, alhamdulillah untuk kita bersama. Kita harapkan kita sesuatu yang yang Tuhan buat ada kebaikan untuk diri kita. Tuhan tak nak bagi kita lalai. Cuma Ustaz minta dan kita semua minta, bila ujian ni jangan kita bawa diri kita kepada dosa, syirik, maksiat. Yang tu je kita minta. Tuhan, kalau ujian yang Tuhan bagi kat kita ni membawa kepada kita jauh dengan Tuhan, itu yang kita minta. Lindung kami Tuhan. Kami hamba-Mu yang sedang semayang. Kami hamba-Mu yang sedang puasa. Kami hamba-Mu yang sedang zikir. Jangan kau sia-siakan semua perbuatan ni akhirnya menjadi, ya Allah, benda yang tak bagus bagi kami. Tuhan, kami mohon sangat-sangat ujian kamu ni adalah untuk kekuatan bagi kami, bukan sebaliknya. Itu kita minta. Kalau sekiranya Allah uji kita, ya Allah, menunjukkan ujian tu kita kalah, boleh bawa pada kekufuran kita dengan Allah, maka kita minta cepat-cepat berlindung dengan Allah. Berlindung dengan Allah, di situlah kita kata Allahumma rahmataka arju. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung, aku harap sangat rahmat-Mu, ya Allah. Allahumma rahmataka arju. Aku sangat-sangat harapkan rahmat-Mu, ya Allah. Ya, aku harapkan sangat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, aku bergantung hidup dengan Allah. Dalam masa sama kita ikhtiar nak bercantikkan diri kita. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin, fala takirni, jangan kau biar aku berjauhan, ya Allah. Bila ada masalah, aku nak kau sertai sama. Bila aku ada masalah, ya Allah, aku nak kau sertai sama, ya Allah, ya Tuhan. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan kau perbaikilah segala urusan aku, ya Allah. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan, ya Allah, yang aku sembah padamu, ya Allah. Aku bergantung hidup denganmu, ya Allah. Yang ni lah yang kita doa. Ambil doa-doa ni semua, perhidupkan belah malam. Wa ahya lailah, hidupkan suasana malam. Dengan semua yang kita ada selama ni, kita bagi lebih 13, 14 doa, ya Allah. Semua doa untuk kekuatan kita untuk jaga Ramadan. Mailah sama-sama. Tengok hadis ni, Ustaz nak bagi perhabis sikit lagi. Apa, ya Allah, ya Tuhan, di kalangan sahabat Nabi bermimpi jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah,
kami nampak Lailatul Qadar ni ada pada 7 hari yang terakhir. 7 hari yang terakhir. Ramai di kalangan sahabat Nabi. Nampak, mereka punya nampak ni 7 hari yang terakhir. Malam ni start 7 hari yang terakhir. Malam ni malam 23. Malam ni malam 23. Mai kalau kita dah telajak beberapa hari yang lepas. Mai ya Allah kita pulun. Kita tak mau lagi dah ada di tempat tidur. Kita sama-sama dan semua saling berdoa. Ustaz doakan anak murid Ustaz. Anak murid Ustaz doakan Ustaz. Sama-sama ya Allah Tuhan. Tuhan bagi kami dapat sesuatu ya Allah. Kami nak dapat iman rahmat-Mu ya Allah. Tuhan, bagilah kami duduk di bawah rahmat-Mu. Tu minta sangat-sangat. Kita minta di kalangan sahabat Nabi dengan Nabi macam ni. Bila mana ya Allah pada peringkat awal hari yang pertama, 10 hari yang terakhir masih lagi nampak wajah Rasulullah. Hari yang kedua masih lagi nampak wajah Rasulullah. Hari ketiga masih nak ni. Tapi bila masuk malam 23, sahabat Nabi dah tunduk. Dah tunduk kalau mereka angkat kepala mereka di akhir-akhir Ramadan. Ayat mata mereka meleleh, ya Allah Tuhan. Bercita-cita untuk dapat Ramadan. Mereka bimbang, takut-takut doa mereka ditolak. Kita minta pada Allah, jangan Allah tolak doa kita. Jangan Allah tolak doa kita. Kita minta Allah kabul doa kita. Di kalangan sahabat ni duk cerita ni. Iaitu dia kata pada tarikh 24, maksud dia keesokannya jadi kan pada malam 23 tu 3. Kena jaga dah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sahabat mai cerita kat Nabi, kami rasa 7 hari yang terakhir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditujukan kepadaku kebenaran. Apa yang kamu dapat mimpi tu, kamu cakap tu, aku didatangkan mimpi mengatakan apa yang kamu cakap 7 hari yang terakhir tu adalah benar. Ditujukan kepadaku kebenaran mimpi-mimpi kamu, Allah. Iaitu bertepatan pada 7 hari yang terakhir. Nabi kata, aku dapat macam mana apa cerita kat aku dapat suasana tu, aku dapat mimpi, aku dapat suasana tu. Allah, iaitu bertepatan pada 7 hari yang terakhir. Oleh kerana itu, barang siapa dia kata hendak mencari, Nabi kata, mana-mana orang nak cari, ya Allah, suasana Lailatul Qadar, carilah pada 7 hari yang terakhir. Carilah pada 7 hari yang terakhir. Pasal kita nak, kalau start daripada awal, ulama kata, daripada 10 hari yang terakhir, 20 tu sampai ke akhir, sudah tentu dia akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Sudah tentu dengan bertemu dengan Lailatul Qadar, ya Allah Tuhan. Allahu Akbar kabir pada ini malam yang mana, malam yang turunnya Quran. Semua kita tahu. Malam yang mula-mula sekali Allah yang mana Jibril alaihi salam. Malam tu boleh katakan semua malaikat turun, bukan kita. Tanazzalul malaikah. Ayat Quran kan? Tanazzalul malaikah. Semua malaikat turun. Dalam ramai-ramai malaikat tu. Waruh. Ketua kepala malaikat yang turun tidak lain dan tidak bukan Jibril, ya Allah ya Tuhan. Semua malaikat turun, Jibril turun, ya Allah ya Tuhan. Bi'izni Rabbik. Dengan kehendak Allah Ta'ala turun seluas-luasnya. Buka kerahmatan yang seluas-luasnya. Betapa untung, ya Allah. Himpunan malaikat yang tidak terhingga turun, yang diturunkan, Allah turun sama-sama dengan malaikat Jibril. Kita akan ingat balik macam mana hari yang pertama turunnya, ya Allah, Quran, ya Allah, pada malam Lailatul Qadar. Di Gua Hira dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu digelari sebagai hari yang paling mulia, hari yang paling damai, hari yang paling dahsyat, sampai hati kita beralih, Allah Tuhan. Yang tu yang kita duk cari. Yang tu yang kita duk mohon. Yang tu yang kita duk nak sekarang ni. Satu, ya Allah ya Tuhan. Sampai Aisyah kata, macam mana nak dapat? Mana dapat? Nabi kata, Aisyah, berdoa dengan doa ni, biar gugurnya dosa. Biar gugurnya dosa. Kita kata apa? Allahumma innaka afu, tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afu, tuhibbul afa fa'fu anni. Berdoalah sama-sama, kita berdoa, ya Allah Tuhan. Kita doa, biar kita doa banyak-banyak.
Berdoa tak berhenti-henti Ustaz. Daripada maghrib saja kita doa. Ya Allah, ya Tuhan, aku berpuasa ni Allah, salah satunya aku nak jumpa dengan Tuhan aku. Tuhan yang selama ni aku sembahyang, aku sujud, ya Allah, dan aku patuh. Tuhan yang aku nak jumpa. Tuhan yang selama ni bagi kenikmatan di atas muka bumi kita yang tidak terhingga. Tuhan ni lah bagi segala-galanya pada kita. Tuhan yang, ya Allah, kita duduk di bumi kita. Allah, Allah, Allah. Sebut saja, ya Allah, 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 Allah. Biar banyak di hati kita, ya Allah, ya Tuhan, ada Allah daripada ada makhluk yang lain duduk berdamping dengan diri kita. La hawla wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan, ya Allah, ya Tuhan, kita jadikan apa nama, mulai daripada malam ni, Mailah kita minta dengan diri kita, Tuhan, tolong bagi kekuatan untuk aku, tolong bagi kekuatan untuk aku, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, bantu ya Allah. Minta sangat-sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mailah kita doa sama-sama, ya Allah Tuhan. Yang pertama yang kita katakan Allah, yang doa yang Ustaz bagi, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku mohon, ya Allah, kurniaanmu, ya Allah. Wa rahmatika, rahmatmu, ya Allah. Tuhan, tolong, ya Allah, daripada hati, ya Allah. Daripada hati kami, ya Allah, kami mohon sangat-sangat, kami mengharapkan kurniaanmu, rahmatmu, ya Allah. Tuhan, jangan ubah diri kami jadi orang-orang yang tak elok, Tuhan. Kami nak jadi hamba-Mu yang soleh, Tuhan. Kami nak jadi hamba-Mu yang baik, Tuhan. Tolonglah, Tuhan. Kalau ada unsur yang jahat, ada unsur yang tak baik, Kau jauhkan daripada diri kami, Tuhan. Kami tak kuat. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Kami tak kuat, Tuhan. Kami tak kuat. Kami memerlukan pertolongan daripada-Mu, Tuhan. Tuhan, kalau Kau tak bantu kami 10 hari yang terakhir, Tuhan, maka lingkuplah, ya Allah. Lingkuplah Ramadan kami, ya Allah. Sungguh-sungguh kita, ya Allah, kita mohon pada Allah. Kita angkat tangan, cerita kat Tuhan. Kita nak dapat apa nama, kurniaan dia, rahmat dia. Fa innahu la yamlikuha illa anta. Siapa pun tidak memiliki berkenaan dengan kurniaan dan rahmat melainkan Allah. Tuhan, Kau campaklah bagi kami, Tuhan. Kami nak jadi hamba-Mu yang soleh, Tuhan. Kemungkinan dengan kami dapat kurniaan-Mu, kami dapat rahmat-Mu, kemungkinan kami akan bersujud pada Kamu, ya Allah, tak berhenti-henti. Kami taat pada Kamu, ya Allah, ya muqallibal qulub. Allah yang boleh balikkan hati. Tetapkanlah hati kami. Sabit qulubana ala dinika wa ta'atika. Tuhan yang boleh balikkan hati, tolong tetapkan hati kami, ya Allah, atas agama-Mu. Kami duduk atas landasan agama-Mu. Kami nak taat pada Kamu. Tuhan, tolonglah bagi, ya Allah, yang kata gerak-geri darah kami bergerak ke jantung kami, ya Allah, ke hati kami untuk simpul, ya Allah, kalimat la ilaha illallah. Dalam hidup kami tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Tuhan, bagilah hati kami, ya Allah, darah kami, ya Allah, berkumpul, ya Allah, mengatakan, ya Allah, kami akan sembah kepada Allah, ya Allah. Kami akan sembah pada Allah, mengabdikan diri pada Allah, ya Allah. Tuhan, minta, ya Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nas'aluka, ya Allah, wa nastaghiitsu bika an tardha lana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tutup dengan tasbih kepada subhanakallah, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah iman bagi kami, ya Allah. Tetapkanlah iman bagi kami, ya Allah. Tetapkanlah iman bagi kami, ya Allah. Kau ampunkan dosa kami, ya Allah. Kau ampunkan dosa kami, ya Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami pada 10 hari yang terakhir yang terbaik, ya Allah. Kau peliharalah diri kami, ya Allah, anak pinak kami, ya Allah, keluarga kami, zuriat kami, keturunan kami. Kau campakkanlah iman, ya Allah, terhadap keluarga kami, ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya kepada Engkau lah kami mohon afu, ya Allah. Kemaafan, ya Allah. Gugurkanlah hukuman terhadap kami, ya Allah. Kau selamatkan kami daripada anak api neraka-Mu, ya Allah. Tuhibbul afwa, Engkau suka kepada orang yang memaaf.
fa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Kau bukalah seluas-luasnya pintu hati kami ya Allah, hidayahmu dan petunjukmu ya Allah. Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami nak meninggal dunia ni dalam keadaan iman, husnul khatimah, dalam keadaan iman, mati yang terbaik ya Allah. Tuhan, bagi peluang untuk kami Tuhan, bagi peluang untuk kami Tuhan, bagi peluang untuk kami Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagilah kami ada daya ya Allah pada 7 hari yang terakhir ni. Temulah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah, yang akan mengubah nasib hidup kami ya Allah setahun yang akan datang ya Allah. Tuhan, kepada kamulah mohon ya Allah. Tuhan, Engkau lah Tuhan kami akan sembah ya Allah pada 7 hari yang terakhir ya Allah. Allahu Akbar. Perbanyakkanlah sedekah ya Allah, perbanyakkanlah sedekah ya Allah. Jangan ya Allah, jangan ya Allah pada hari-hari yang terakhir ni kita tak sedekah. Setiap hari puasa kita ya Allah bersama dengan sedekah untuk bersihkan diri kita ya Allah, untuk bersihkan diri kita ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Darul Mahabbah ya Allah, mengharapkan sumbangan ramai-ramai ya Allah untuk pembangunan Darul Mahabbah. Mari kita sama-sama buat sama akhirat kita ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Tuhan kita akan nampak bersama saham jariah kita, akhirat kita ya Allah. Yang baik semua datang daripada Allah, salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Kita sudahi dengan Allahu Akbar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada satu lagi siri insya-Allah untuk kita nak suasana Aidilfitri yang mana kita duduk di bawah jagaan Allah, redha Allah, bukan dalam keadaan mensia-siakan Ramadan. Jangan lupa di siang hari kita baca doa pagi dan petang zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.